Bismillah. Tuan-tuan yang dah masuk apa ni, tolong bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ni. InsyaAllah nanti sikit lagi kita start ni. Siapa tuan-tuan yang dijanji dengan saudara mara kawan-kawan untuk sertai kelas kita, boleh bagi tahulah teks ke apa ke ya. InsyaAllah kita mulakan sebentar lagi kelas kita. Tuan-tuan yang dah masuk tu tolong share jugalah dekat FB masing-masing ya. Mudah-mudahan ramai dapat manfaat daripada program kita insyaAllah. Silakan. Jemput masuk. Hari ni kita bahaskan ayat yang ke-36 daripada surah Yasin. Silakan jemput masuk. Kejap lagi kita start. Silakan jemput masuk. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-36 dari surah Yasin. Siapa yang baru masuk, siapa yang baru join, selamat berukhuwah. Mudah-mudahan Allah pemudahkan tuan-tuan untuk faham ayat-ayatnya insya-Allah. Kalau siapa ada janji dengan kawan-kawan saudara mara untuk sertai kelas kita, boleh teks mereka sekarang. Dan tuan-tuan yang belum share, tolong saya share ke FB masing-masing supaya rakan-rakan FB tuan-tuan dapat sertai kelas kita juga, sesiapa yang berminat untuk faham Al-Quran. Silakan, jemput masuk. Silakan, jemput masuk. Silakan. Banyak yang kita boleh ambil daripada ayat hari ni. Banyak benda yang kita boleh jadikan sebagai iktibar ataupun mesej. Sebenar apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan kat kita tu, kita boleh fikir banyak benda lah melalui ayat yang kita bahaskan hari ni insyaAllah ya. Silakan, siapa yang belum share tolong share. Dan tuan-tuan yang baru masuk tolong bagi tahu berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak insyaAllah. Silakan. Alright, slow-slow kita boleh mulakan majlis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab surah Fatihah ya. Kemudian kita doa bersama-sama insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsilatina yafqahu qawlana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, insya-Allah kita akan bahaskan surah Yasin ayat yang ke-36. Seperti biasa kita akan baca dulu, kemudian kita terjemahkan ya supaya tuan-tuan boleh faham apa maksud ayat tu, apa yang tertulis di situ kan. Jadi kemudian lepas daripada itu baru kita tengok apa message ataupun apa dia ibrah daripada ayat tu yang boleh kita kutip ataupun kita boleh ambil bersama tuan-tuan ya. So jom kita tengok apa sebenarnya ayat itu dan kita baca. Saya baca tuan-tuan puan-puan simak ni ayat yang ke-36 subhanallazi ya. Saya baca tuan-tuan puan-puan simak ya sebentar. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون kata Allah ya. Okay, kalau kita nak pisahkan rangkap dia bagi senang kita faham cerita dia. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Ini kita boleh pisahkan dekat sini ya. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Sinilah kita pisahkan dia di sini. Sebenarnya di sini pun boleh juga kita nak pisahkan tapi kita habiskan ya wa min anfusihim. Wa mimma la ya'lamun. Okey, kita tengok serangkap-serangkap supaya kita mudah faham ayat dia tuan-tuan ya. Okay, rangkap yang pertama subhanallazi khalaqa al-azwaja kullaha. Maha suci Allah, maha suci yang dia telah menciptakan semuanya berpasang-pasang. Ataupun kalau tuan-tuan nak tengok skema ayat ni, maha suci Allah, dia yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya sekali. Ataupun lebih mudah untuk difahami oleh orang Melayu, semua sekali Allah buat dia secara berpasang-pasang, tu maksud dia. Pasangan-pasangan ataupun secara berpasang-pasang. Kata Allah Kemudian mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Dari apa yang kamu dapati dan daripada apa yang tumbuh dan daripada apa yang tumbuh di bumi dan dari diri kamu sendiri. Maksudnya berpasang-pasang yang disebut oleh Allah dalam rangkap yang pertama tadi, daripada apa yang kamu dapati tumbuh di bumi, itu pun berpasang-pasang. Maknanya tumbuh-tumbuhan lah yang tumbuh di bumi kan, pokok-pokok dan sebagainya. Wa min anfusihim, wa min anfusihim, maksudnya selain daripada pokok-pokok yang tumbuh di bumi, kamu tu pun kami buat secara berpasang-pasang. Itu maksudnya wa min anfusihim, dan dari diri kamu sendiri juga, kamu pun sama berpasang-pasang. Okey, ada lagi tak? Ada. Allah Taala kata wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang kamu tidak mengetahuinya. Ada yang kita tahu, yang kita lihat. Berpasang-pasang dari sudut pokok-pokok tumbuh-tumbuhan, begitu juga dengan diri kita sendiri pun kita berpasang-pasang juga Allah Taala buat wa mimma la ya'lamun, dan ada juga benda-benda yang kamu tidak ketahui pun kami lakukannya berpasang-pasang juga. Faham tak ayat tuan? Ya, bukan apa ibrah dia kejap lagi kita bahas, tapi ayat ni dulu make sure tuan-tuan faham secara harfiah dia. Maha suci Allah, dia yang telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasang. Dan ataupun sebentar semula Maha suci Allah yang dia telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasang, iaitu apa yang tumbuh di bumi, dan diri kamu sendiri juga pun berpasang-pasang juga. Wa mimma la ya'lamun, begitu juga dengan benda-benda yang kamu tidak ketahui pun kami ciptakan secara berpasang-pasang juga. Tu maksud dia. Faham ayat kan? Faham tak ayat tu? Allah sebut apa? Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha kan. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang dia telah menciptakan semuanya secara berpasang-pasang. Mimma tumbitul ardu wa min anfusihim. Kamu dapat lihat berpasang-pasang apa yang tumbuh di bumi, wa min anfusihim, dan dari diri kamu sendiri pun kamu lihat. Allah Taala ciptakan secara berpasangan. Kemudian wa mimma la ya'lamun, dan daripada apa yang mereka tidak ketahui. Maknanya apa? Ada juga benda-benda yang tidak diketahui oleh manusia pun Allah ciptakan secara berpasang-pasang juga. Okey tak? Faham tak ayat tu? Secara harfiah dia tuan-tuan faham. Cuma mesejnya kita akan bahaslah sekejap lagi. Yang penting tuan-tuan kena faham ayat tu dulu. Okey, jom kita tengok apa sebenarnya yang Allah Taala nak sampaikan dekat kita tuan-tuan .
Baik, kalau dalam konteks ayat ini tuan-tuan, ada satu perkara besarlah yang kita tengok. Yang kita tengok ada satu perkara yang paling asas dan paling besar yang Allah Taala ajar kepada manusia, bahawasanya satu asas untuk pertanian. Ini ayat sains juga tuan-tuan. Satu asas besar untuk pertanian, orang yang terlibat dengan sains pertanian, bahawasanya Allah Taala sebut tumbuh-tumbuhan ni dia berpasang-pasang. Tumbuh-tumbuhan ni dipasang-pasang. Ada pokok jantan, ada pokok betina. Betul tak? Ada pokok jantan, ada pokok betina. Kalau tuan-tuan di kampung dulu, pokok jantan tu dengan pokok betina tu, salah satu tu tidak mengeluarkan buah. Contohnya kan, salah satunya berbuah. Kadang-kadang kita tengok pokoknya sama saja. Macam pokok betik ke apa kan. Tapi tak ada buah yang keluar di situ. Dia ada sebab, mungkin adalah orang kata pokok tu pokok jantan lah, ada orang kata pokok tu pokok betina. Kita tak ambil ilmu tu kan, jadi kita pun tak tahu. Ya. Jadi sebenarnya kenapa Allah Ta'ala ajar macam tu tuan-tuan? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak kita ambil manfaat daripada maklumat tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya dia nak kita ambil ambil manfaat daripada maklumat itu. Yang mana melalui maklumat tersebutlah manusia tahu macam mana nak kawinkan pokok. So cara nak kawinkan pokok ni kan ada macam cara, ada yang dia totkanlah, ada yang dia potong di bawah, kemudian masukkan dari pokok yang kita nak kawinkan tu, selitkan, lepas tu ikat pula. Kita Allah kita tak tahu kan. Tapi itu cara bagaimana dia nak kawinkan pokok tersebut. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala ni bila dia ajar kita, bila dia bagi mesej tersebut, dia nak kita ambil manfaat daripada pendidikan yang diberikan tersebut. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita ambil manfaat tu dari sudut apa tahu? Kita boleh mencapai sesuatu yang lebih baik daripada yang asal tu. Itu maksud dia. Sebab apa tuan-tuan kan? Tengok apa yang kita nak lakukan daripada pokok tersebut. Macam ada orang dia nak buah yang besar, dia nak pokok tu buah dia besar-besar. Ada orang dia nak pokok tu buah dia kecil-kecil, contohnya kan. Ada orang dia nak buah tu, sebabnya kalau dia nak jual kan, dia nak jual secara apa tu, yang mentah kan, mungkin dia nak yang besar-besar, atau kalau dia nak tin kan mungkin dia nak kecil-kecil kan. Lepas tu ada waktu tu dia nak benda tu manis. Jadi ada waktu tertentu dia nak benda tu masam untuk dijadikan sebagai paste makanan dan sebagainya, gitu wallahualam kita tak tahu. Jadi sebenarnya punca dia daripada Allah Taala ajar kita semuanya berpasang-pasang. Jadi kamu kahwinkan yang jenis tu, yang betina kau ambil jenis ni yang jantan. Maksudnya gitulah. Jadi bila dikahwinkan, pokok tu sesuai dengan apa yang kamu kendaki. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya dia nak kita ambil manfaat daripada perkara tersebut. Perasan tak di hujung ayat tu Allah Taala kata, dan daripada apa yang tidak kamu ketahui. Ada juga benda-benda yang kamu tak ketahui pun Allah Taala buat berpasang-pasang. Tuan-tuan, sebenarnya bukan pokok tuan-tuan, bukan manusia saja. Haiwan pun tentulah kita pun tahu bahawasanya dia berpasang-pasang. Okey, haiwan ni tuan-tuan yang mudah sikit saya nak jelaskan sebab kita ada sikit pengalaman lah tengok kan. Contohnya ada tempat-tempat yang memerlukan binatang yang berbulu tebal, sebab nak dikeluarkan bulu tebal tu kemudian untuk dijadikan pakaian di tempat tersebut contohnya kan. Kemudian ada tempat-tempat pula nakkan haiwan tu yang daging dia banyak untuk dimakan. Kan ada pula tempat tertentu nak haiwan tu lari dengan laju ataupun kuat untuk mengangkut barang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu perkara asas ni ialah supaya kita boleh ambil manfaat daripada perkara tersebut. Kita boleh ambil manfaat daripada perkara tersebut. Sebab ada yang kita nak, kadang-kadang haiwan tu kita nak digemuk. Kalau nak gemuk macam mana? Mungkin kahwinkan baka ni dengan baka yang ni. Kadang-kadang kita nak dia banyak susu sebab nak minum susu dia kan. Jadi kahwinkan baka yang ni dengan baka yang ni. Sebenarnya tuan-tuan, Allah mengisyaratkan perkara ini supaya kita ambil manfaat dan kita boleh membangunkan kampung kita, kita boleh membangunkan kebun kita, kita boleh membangunkan peternakan kita contohnya kan. Jadi Allah Taala berikan dia punya perkara asas. Sebab apa? Sebab kalau anda kata di situ kita boleh buat satu kebun, kebun. Apa sajalah, kelapa sawit ke ataupun kebun buah-buahan ke apa saja kan. Jadi bila tempat itu dah dijadikan sebagai perkebunan, jadi bolehlah diadakan kampung di situ. Jadi kamu boleh ada kerja di situ dan kamu boleh tinggal di situ untuk berkembang biak. Untuk kamu berkembang. Jadi itu yang permulaan ni kan. Permulaan dia kemudian jadi semakin besar sampailah seperti mana hari ini tuan-tuan. So
itu ilmu asas yang Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada manusia. Ilmu yang asas yang diajar Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, supaya daripada ilmu yang kita tengok kecil tersebut, rupanya daripada situlah berpunca segala-galanya. Saya ada satu pengalaman lah tuan-tuan dan pengalaman ni saya sangat takjub pada waktu tersebut tau. Saya jumpa dengan satu orang tua kan. Orang tua ni saya pergi dekat tempat dia membiakkan haiwan tersebut lah. Tuan-tuan tahu burung tekukur kan, burung tekukur. Jadi burung tekukur ni dia dipelihara oleh manusia untuk bunyi dia yang merdu. Pasal tak? Kan? Bunyi dia yang merdu. Jadi orang tua ni bila kita sampai, dia memang dekat depan rumah dia tu ada sangka-sangka cantik lah dia buat. Sangka-sangka dia kan, sangka-sangka tu sangat proper dan dia ada beberapa section dekat situ. Dan ditunjukkan yang ni telah diorder oleh orang sekian-sekian, yang ni telah diorder oleh orang sekian-sekian, orang kaya lah. Dan seekor-seekor burung tu harga dia bukan murah tu, ada yang 5,000, ada 10,000, ada sampai 20,000. Dan dia kata tak mustahil juga boleh mencecah sampai ratus ribu kalau jenis burung-burung tu yang dah menang pertandingan dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi saya bukan nak cerita benda tu salah atau betul, haram atau halal, bukan cerita pasal tu. Saya nak ceritakan ilmu, kalau kita tahu macam mana kita nak gabungkan dan sebagainya, kita akan dapat hasil yang baik. Jadi kemudian saya tanyalah dengan dia kan. Dia kata sebenarnya saya gabungkan jenis tekukur yang ni dan jenis tekukur yang ni. Jadi dia akan hasilkan anak tekukur yang suara dia merdu, dia kata. Jadi dia tahu apa yang nak dikahwinkan. Kemudian bila dia tengok kan, bila telur tu dah menetas kan, dia daripada luar kan dia tengok, dan dia tahu telur ni akan menjadi ataupun tidak, ataupun telur tu akan rosak, ataupun telur ni tidak boleh, telur ni bukan grade yang bagus, tak akan lahirkan anak burung yang baik. Dia tahu, tuan-tuan. Kemudian yang lebih menakjubkan saya lagi, ada satu section yang lain, di situ ada telur-telur burung yang telah pun dipilih, yang telah dikahwinkan. Bila telur tu dikeluarkan, jadi diletak di satu sangkar lain, dan ada jenis tekukur yang lain hanya nak mengeramkan telur itu saja. Itu kerja dia, mengeramkan telur tu saja sampai telur tu menetas. Dia punya kepakaran pak cik ni, tuan-tuan. Jadi bila dia ceritalah dengan saya kan, dia kata adalah orang yang tak berapa setuju dengan apa yang dibuat. Dia kata kita bukan tangkap burung daripada dalam hutan, dia kata. Kita tak seksa dia pun sebab daripada kecil dia memang daripada lahir-lahir dia duduk kat dalam reban tu. Dan Allah Ta'ala dia kata suruh ambil manfaat daripada apa yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Jadi bila orang datang, saya lahirkan tekukur yang bersuara merdu, saya jual kepada orang yang minat kepada perkara tersebut, dia kata kan. Jadi dia ambil manfaat daripada perkara tersebut. Jadi begitu jugalah tuan-tuan. Kalau kita pandai kahwinkan pokok contohnya, kemudian kan dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala cerita tentang perkebunan, kita boleh susun batas-batas, kita boleh susun pokok cantik-cantik, elok-elok kan. Lepas tu bila pokok tu ditanam dengan banyak, hasil dia tentulah banyak, betul kan? Bila hasil dia banyak, jadi hasil penjualan itu, hasil penjualan itu bolehlah beli benda-benda yang lain selain daripada buah-buahan itu. Bukan buah-buahan itu saja untuk dimakan. Kalau nak cerita pasal manisnya buah-buahan yang kita makan tu, kita tengoklah secara umum. Bila buah itu telah dijual, barulah sampai dekat kita. Saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan ada ke tanam pokok durian? Saya tak ada. Mungkin tuan-tuan adalah yang mana tinggal di kawasan desa sikit. Tuan-tuan boleh tanam di belakang rumah kan? Rumah saya kat mana nak tanam, tuan-tuan. Jadi saya dapat menikmati buah yang manis juga walaupun saya tak tanam. Siapa yang tanam? Orang-orang yang ada kebun, mereka yang tanam, dan saya beli daripada mereka. Jadi bila kita beli daripada mereka, wang pembelian, wang yang kita beli daripada mereka tu, itulah duit yang akan digunakan untuk menghidupkan keluarga dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok, tuan. Betapa kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Diberikan satu maklumat kecil saja, betul tak? Dia bagi satu maklumat kecil je. Jadi dengan maklumat itu, kalau seseorang itu nak berfikir, dia daripada maklumat yang kecil itu, dia boleh jadikan satu industri yang cukup besar. Boleh jadi satu industri kampung, boleh jadi satu industri negeri, boleh jadi satu industri negara, betul tak? Daripada satu maklumat yang kecil, Brazil berapa banyak tanam jagung, tuan-tuan. Macam mana dia kahwinkan jagung itu, kemudian jagung itu tumbuh, jagung itu disupply satu dunia, tuan-tuan. Begitu juga ayam, bagaimana Brazil keluarkan ayam. Saya ni bukan tahu sangat.
dia punya tempat-tempat hasil keluaran, tapi yang saya dengar Brazil lah, Brazil dan beberapa negara yang lain, termasuklah negara kita macam mana kita ekspor getah tuan-tuan. Macam mana kita ekspor kelapa sawit dan sebagainya, macam mana kita susun kelapa sawit tu berbatang-batang sampai orang daripada Afrika, tempat asal kelapa sawit tu, tengok daripada atas, korang apa susun korang tanam pokok ni pakai pembaris ke dia? Punyalah tuan-tuan, siapalah yang bagi idea tuan-tuan? Siapa yang ajar? Asalnya ialah Allah Taala kata berpasang-pasang. Satu maklumat kecil tersebut, kemudian bila orang yang nak berfikir, dia boleh jadikan satu industri diri sendiri, dia boleh jadikan satu industri untuk keluarga, untuk negeri, untuk kampung, untuk negeri dan untuk negara tuan-tuan. Daripada satu maklumat yang kecil. Betul tuan-tuan? Baik tak Allah tuan-tuan? Sayang tak Allah Taala dengan kita? Sayang kan? Jadi apa yang Allah Taala bagi dekat atas muka bumi ni, kita nikmati. Kemudian kalau kita nikmati, Allah Ta'ala tu nak apa? Syukurlah dengan dia. Terima kasih dengan dia. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Macam mana tuan-tuan saya nak cakap kalau orang yang kufur dengan nikmat Allah ni macam mana? Macam mana? Ya. So saya ada satu maklumat lain tapi nanti saya tinggalkan di hujung. Nanti kan kita bincang di hujung. Kita ambil teknikal dulu ayat ni tuan-tuan. Dia dah nak habis nanti, kita balik dekat perbahasan kita. Ada satu perkara penting yang saya nak share dengan tuan-tuan. Sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak daripada ayat ni. So sebelum tu kita bahaskan tentang teknikal. Okey, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Subhana, maha suci. Ini kalimat isim tuan-tuan. Ini kalimat isim. Jadi kalau tuan-tuan jumpa kalimat isim, kalau tuan-tuan jumpa kalimat subhana dalam Al-Quran, biasanya para ulama nahwu dia akan kata ini ialah maf'ul mutlaq. Tuan-tuan tahu tak apa maf'ul mutlaq? Ni perkara ni agak teknikal, so saya jelaskanlah, mudah-mudahan tuan-tuan boleh mudah faham. Maf'ul mutlaq ni macam ni tau. Dia sebenarnya satu kalimat maf'ul tapi dia bukan maf'ulun bih. Dia sebenarnya ada perkataan lain yang tidak disebut. Itulah cara nak mudahkan untuk mudahkan kita kita teknikalkan benda tu ataupun kita nahukan benda tu. Jadi biasanya para ulama kata subhana ni dia seolah-olah sebelum itu ada kalimat yang tidak disebut. Dia katakan maha suci Allah. Maha suci Allah. So macam mana biasanya itu akan disebut sebagai maf'ul mutlaq. So maf'ul mutlaq ni termasuk dalam kelompok isim tuan-tuan dan maf'ul mutlaq akan diajar dengan terperinci kalau tuan-tuan join kelas Al-Furqan Okey, untuk kali ni tuan-tuan tahu itu sebagai isim dululah dan dia termasuk dalam kelompok maf'ul mutlaq. Saya besarkan bagi tuan-tuan lebih nampak Okey, allazi tuan-tuan allazi nanti sebentar maf'ul mutlaq ni kat mana kita nak belajar? Kita akan belajar di dekat kita akan belajar di dekat sini tuan-tuan kita akan belajar di dekat kalimat mansub. So ni tengok ni. Kalimat kan dia subhana kan bari atas ujung dia kan. Jadi salah satu daripadanya ialah maf'ul mutlaq. Nombor 4 nampak. Maf'ul mutlaq artinya maf'ul mutlaq ulang fi'il dalam bentuk isim. Ulang fi'il dalam bentuk isim. Maksudnya kalau maf'ul mutlaq ni kalimat yang sepatutnya ada tu disebut dekat dalam ayat tu, kalau tuan-tuan nak saya bagi contoh macam ni dia sebut balik kalimat fi'il itu tapi dalam bentuk isim. Contohnya macam ni tau. Ali dia lari selari-larinya. Ali dia makan semakan-makannya. Jadi semakan-makannya, selari-larinya, itu kita panggil dia maf'ul mutlaq. Jadi sebenarnya kalau subhana ni dia maf'ul mutlaq. Jadi macam mana kita nak cari kalimat yang telah dihilangkan tu? Yang itu kadang-kadang para ulama dia ada beza-beza sikit pandangan lah. Tapi itu kita panggil dia sebagai maf'ul mutlaq. So maf'ul mutlaq ni kita akan ajar sebenarnya tuan-tuan pada peringkat yang ketiga. Kita akan ajar dengan terperinci. Tapi maf'ul mutlaq ni jarang kita jumpa dekat dalam Al-Quran Baik, kita bahaskan perkara-perkara yang kita selalu jumpa dulu Perkara-perkara yang jarang jumpa tu tak apa, kita hold je dulu Okey tuan-tuan Saya ambil balik. Allazi ni kalimat isim, dia isim mewakili tuan-tuan Isim mewakili, dia mewakili siapa? Dia mewakili Allah. Maha suci, dia yang telah mencipta berpasang-pasang semuanya sekali. Nampak? Jadi allazi ni dia isim mewakili. Kalau dalam istilah lama disebut sebagai isim mausul. Tapi yang penting tuan-tuan tahulah dia termasuk dalam kelompok isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. So tuan-tuan akan belajar benda ni di sini di peringkat yang kedua tuan-tuan
Isim yang ada gelaran. Isim nanti tuan-tuan akan belajar peringkat yang kedua ni, isim ada dua jenis, kita jelaskan. Yang pertama ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, yang kedua ialah isim biasa. Jenis isim biasa yang jenis hujung boleh kita ubah-ubahkan baris. Contohnya Allahu, Allaha, Allahi, masjidu, masjidah, masjidi, kitabu, kitabah, kitabi. Itu semua isim biasa yang boleh ubah-ubahkan baris hujung. Tapi kalau jenis isim yang ada gelaran dan fungsi ni tidak boleh diubah baris hujung. Macam mana rupa dia, macam itulah dia. So salah satu daripadanya ialah isim mewakili, isim mausul kita panggil apa ni? Nombor dua ni. Kan ada allazi kat sini. Dia termasuk dalam kelompok isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. So gelarannya apa? Gelarannya isim mewakili lah. Jadi kalau gelarannya sebagai isim mewakili, fungsi dia apa? Kan gelaran dan fungsi. Fungsi dia mewakili lah. Dia mewakili seseorang lah. Jadi dekat sini, tuan-tuan cuba tuan-tuan tengok dia mewakili siapa. Maha suci Allah, dia yang ataupun yang, okay, kan isim mewakili kan, dia mewakili siapa tuan-tuan? Dia tu siapa? Dia tu rujuk kepada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dia. Ya? Dan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi ni tak boleh tuan-tuan ubah. Allazi jadi allazu ke alladza ke, tak boleh. Dia maintain statement macam ni je. Ya? Okay, kalimat berikutnya ialah khalaqa. Ni tuan-tuan dengar dulu ya. Kalimat khalaqa ni tuan-tuan, dia telah mencipta. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan yang baru-baru pun, cuba tuan-tuan jawab. Khalaqa, dia telah mencipta. Ni kalimat nama ke perbuatan ke seni? Isim ke fi'il ke haraf? Inilah kalimat perbuatan. Perbuatan kan mencipta kan? Dia telah mencipta. Tapi kalau syarat untuk jadi kalimat perbuatan, terjemahan dalam kamus Al-Furqan ni, dia wajib kena ada ni, ganti nama diri dekat sini. Dia telah mencipta ke, aku telah mencipta ke, engkau telah mencipta ke, tak kira lah. Tengoklah ayat tu kan. Jadi dekat sini, wajib kena ada satu ganti nama diri dalam terjemahan dia. So khalaqa ni, sebab tu dia ada telah dia dekat sini. Dia telah mencipta dalam khalaqa. Tapi kalau mereka telah mencipta, bukan khalaqa tau. Khalaqu. Kalau kamu telah mencipta, khalaqtum. Kalau aku telah mencipta, khalaqtu. Kan tuan-tuan pernah dengar? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kan. Jadi kalau dia telah mencipta, khalaqa. Kalau aku telah mencipta, khalaqtu. Jadi khalaqa ni, orang yang tahu bahasa Arab, mesti dalam ni dia tahu akan ada dia. Jadi ini merupakan kalimat fi'il. Dalam fi'il ini ada ganti nama diri dia. Okay, kalau fi'il ni fi'il apa? Kan ada telah ni. Kalau ada telah, automatik kita tahu dia past tense lah. Kalimat yang telah berlaku. Itu maksud dia. Apa ni? Sebab wajib kena ada dia, dan kalau fi'il madhi kena ada telah. Perbuatannya mencipta lah. Jadi setiap kali tuan-tuan jumpa kalimat fi'il, perkara pertama yang tuan-tuan wajib buat ialah tengok apa ganti nama diri dalam fi'il itu. Dia lah ni. Nampak? Okey, kemudian dalam konteks ini, dia ni rujuk pada siapa? Dia telah mencipta. Dia telah mencipta semuanya sekali berpasang-pasang. Dia telah mencipta. Siapa dia? Dia tentulah rujuk kepada Allah. Betul ke tidak tuan-tuan? Tapi kalau secara teknikal, tuan-tuan boleh kata, Ustaz, dia ni rujuk kepada Allazi ni. Boleh jawapan begitu. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Tapi bila sampai ke Allazi, saya tanya ni mewakili siapa? Mewakili Allah juga. Macam itulah. Itu maksud dia. Kemudian ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih ni artinya ialah yang kena buat. Maf'ulun bih ni artinya yang kena buat. Kalau perbuatannya mencipta, yang kena cipta. Ada tak ditulis dekat dalam rangkap? Kadang-kadang tak ada tulis. Kadang-kadang ada tulis. So nak tahu ada atau tidak, tengoklah dalam rangkap tu ada ataupun tidak. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Okey. Kalau ada maf'ulun bih yang kena buat, apa kriteria dia? Kriteria dia, hujung kena baris atas. Hujung dia kena baris atas. Contohnya, Ahmad, dia makan nasi. Nasi kan? Nasi. Jadi nasi ujung tu, dia kena baris atas. Nasi, macam tu. Ahmad, dia makan rambutan. Rambutan tu ujung tu kena baris atas. Itu kalau tuan-tuan nak bagi baris dalam bahasa Melayu lah. So dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, yang kena buat ataupun maf'ulun bih tu, ujung kalimat tu kena baris atas. Cuba tuan-tuan tengok kat sini. Apa yang telah dicipta oleh Allah? Ingat syarat dia ujung kalimat tu kena baris atas. Okey. Maha suci Allah, dia yang telah menciptakan. Maha suci Allah yang dia telah menciptakan pasangan-pasangan. Tengok ni tuan-tuan. Allah telah menciptakan, inilah dia maf'ulun bih dia, pasangan-pasangan. Nampak ni? Kalau secara makna, kita tengok, baca, kita boleh fahamlah. Okey, dia kena disupport oleh penjelasan teknikal tau. So penjelasan teknikal dia, ujung ni mesti kena baris atas. So kalimat ini dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia ialah dia sedang berbaris atas.
Mana kita nak belajar ni Ustaz? Kita akan belajar daripada peringkat yang ketiga. Sini tuan-tuan. Kan azwaja ke azwaju ke azwaji kan, dia azwaju pun boleh, azwaja pun boleh, azwaji pun boleh, tapi dekat dalam ayat tu kita jumpa azwaju ke azwaja ke azwaji, azwaja kan. Dekat sinilah maknanya dia sedang berpangkat mansub. Tanda mansub dia apa? Tanda mansub dia fathah di baris atas, azwaja ja kan ujung dia fathah. Kita tengok baris ujung ni tuan-tuan. Baris ujung dia fathah Ustaz. Ni semua cerita pasal baris ujung ni. Okey, penyebab dia apa? Dia dapat pangkat mansub. Penyebab dia merupakan maf'ulun bih. Nampak nombor 3 ni. Nampak nombor 3 ni, maf'ulun bih, mana yang kena buat. Itu kita akan belajar dengan detail pada tuan-tuan pada peringkat yang ketiga kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan. Nanti nak tanya tuan-tuan dah share ke belum ni? Belum share, tolong share sekarang tuan-tuan . Dan kalau tuan-tuan nak belajar dengan Al-Furqan, dengan sini. Kalau tuan-tuan nak belajar dengan Al-Furqan secara detail, tuan-tuan type saya berminat dan hantar ke 0195119000. Kita akan ajar dari awal secara teknikal. Jadi waktu tu kalau tuan-tuan belajar apa yang kita sedang belajar sekarang ni, kita belajar tafsiran ni, kita belajar cari apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan, dia akan jadi lebih seronok. Kita tahu secara makna dan kita akan tahu juga secara teknikal dia. Sebab tu saya nak kalau boleh semua orang faham Al-Quran. Faham dari sudut makna dia dan dari segi teknikal dia. Tak adalah kita nak bergantung pada terjemahan orang je kan. Okey, ini azwaja merupakan kalimat isim. Tanda kalimat ini merupakan kalimat isim. Dia ada al di pangkal kalimat ni. Ada al di pangkal. Ini yang menunjukkan kalimat ini merupakan kalimat isim. Okey, kat mana nak belajar tu Ustaz? Peringkat pertama kita dah ajar. Tengok ni diagram peringkat pertama. Tanda isim yang pertama pangkal dia ada al, nampak? Kan ada al-azwaja kan? Kalau tak ada al, ada tanda apa lagi Ustaz? Ada tanwin di hujung. Tanwin pun merupakan, kalau ada je maka dia merupakan kalimat isim. Okey, lagi ada tanda lain Ustaz? Ada. Hujung kalimat kena baris bawah. Jadi salah satu daripada 3 tanda ni pun dah cukup dah menunjukkan dia merupakan kalimat isim. Fi'il tak boleh ada 3 tanda ni tuan-tuan. Okey, selain yang keempat makna lah, tuan-tuan tengok makna dia. Kalau tiga tanda ni tak ada Ustaz, tapi makna dia pokok, isim lah. Ataupun makna dia buku, isim lah. Isim tu mana isim tu macam mana kita nak kategoriskan isim tu? Isim ni semua yang Allah cipta dan semua isim ni ialah Allah dan semua yang Allah cipta. Isim. Begitu juga isim juga ialah manusia dan semua yang manusia cipta, manusia buat, manusia tak ciptalah. Allah dan semua yang Allah cipta semua isim. Begitu juga dengan manusia, kan Allah yang buat kan. Manusia dan apa yang semua manusia buat, itu semua termasuk dalam kelompok kalimat isim tuan-tuan. Ya. Jadi azwaja tu berpasang, Allah yang cipta pasangan-pasangan dan sebagainya. Betul ke tidak? Jadi semua benda tu Allah yang buat. So, tuan-tuan tahu kalimat ini merupakan kalimat kalimat ini merupakan kalimat isim sebab yang pertama ada alif lam di pangkal kalimat. Yang kedua ialah sebab makna lah. Ya. Okey, kullaha, kullah semuanya tuan-tuan. Ini juga merupakan kalimat isim. Kullah boleh, kulli boleh, kullu pun boleh. Ya, ini merupakan kalimat isim. Kalau terjemahannya semua atau setiap semua boleh belaka. Kemudian ha ninya. Kullaha ni dia 2 isim berpasangan, dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So ini kita akan bahaskan panjang dalam pengajian kita. Di awal-awal pun kita dah start ajar tentang mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini merupakan kalimat isim di isim ganti nama diri. Isim ganti nama diri tuan-tuan ya. Kat mana nak belajar isim ganti nama diri Ustaz? Peringkat kedua tuan-tuan dah belajar dah. Dia merupakan isim yang ada gelaran dan fungsi. Tengok yang pertama kita dah sebut, merupakan isim ganti nama diri. Home tu mereka, who atau he tu dia, nya atau dia kan. Ataupun ha tu pun nya atau dia juga, him, anta maknanya engkau, tu semua adalah kalimat isim ganti nama diri, dia isim. Dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. Okey, kemudian mimma ada 2 kalimat, min dari ma apa yang, min kalimat haraf jar, ma tu apa yang, dia merupakan kalimat isim mewakili juga yang saya sebut tadi, dia belajar pada peringkat yang kedua. Tumbitu, ia tumbuhkan. Okey tuan-tuan, ini merupakan kalimat fa'il, iaitu fa'il mudhari'. So apa ganti nama diri dekat dalam tu? Ia. Ia rujuk pada siapa? Ia rujuk pada al-ardu. Ya. Apa yang ia tumbuhkan. So ia tu siapa? Siapa yang tumbuhkan? Al-ardu tumbuh. Al-ardu tu yang tumbuhkan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Apa yang bumi itu tumbuhkan. Allah lah yang tumbuhkan, tapi dia consider sebagai Allah tanam di bumi, so kita kata dia tumbuh di bumi ataupun bumi yang menumbuhkan dia, itu maksud dia. Betul
Itulah sebab bumi tu dia dapat pangkat, dia dapat baris depan kat sini. Sebab apa? Pelaku kepada perbuatan menumbuhkan itu. Tu secara teknikal. Kita belajar pada peringkat yang ketiga ni, pelaku tuan-tuan. Apa kelakuan dia? Tumbuhkan sesuatu. Itu maksud dia. Okay, wa haraf penyambung cerita, min ni haraf jar, anfusihim ada dua kalimat. Anfusi maknanya diri-diri, ini merupakan kalimat isim. Tengok tanda isim ni baris bawah nampak? Diri kan, manusia. Ini merupakan kalimat isim. So tanda isim, tanda teknikal ni mana? Tanda teknikal ni di bawah, ujung dia berbaris bawah. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan jumpa amfusa boleh, amfusu boleh kan, amfusi pun boleh. Jadi kat sini tak payah cari banyak-banyak, dari segi makna tuan-tuan dah tahu dia merupakan kalimat isim, dari segi teknikal dia ujung dia berbaris bawah. Him maknanya mereka tuan-tuan. Him maknanya mereka, merupakan him ni dia merupakan isim, dan isim ganti nama diri macam ha tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Kemudian rangkap terakhir wa mimma la ta'lamun, wa dan min dari ma apa yang, wa ni merupakan kalimat haraf penyambung cerita, min haraf jar, ma apa yang, ini isim mewakili, kita pernah jumpa tadi ma kan. Apa ni, kemudian la tidak, ni haraf, dia haraf nafi tuan-tuan. Haraf nafi ini kita akan jelaskan pada peringkat yang kedua, tengok sini. Bila tuan-tuan belajar peringkat yang kedua, bila sampai kepada bab haraf, bab sendi ni, saya kata kalau haraf dia mesti ada gelaran dan fungsi juga. So kalau la tu apa gelaran dia? Gelarannya ialah haraf nafi. Kan ni la nampak ni. Okey, kalau haraf nafi, nama dia haraf nafi, gelaran dia kan haraf nafi. Fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah menafikan. Kalau haraf pengecualian, fungsi dia mengecualikanlah. Kalau haraf cegah, fungsi dia mencegahlah, nampak ni. La dengan la ni sama, nampak ni. Yang membezakan dia ialah makna. La yang haraf nafi, terjemahannya tidak. Kalau la haraf cegah, terjemahannya jangan. Jadi tuan-tuan kena tengok terjemahan. Sebab tu saya nak semua orang download kita punya Kamus Al-Furqan ni. Tuan-tuan yang mana belum download Kamus Al-Furqan, tolong pergi download. Percuma je dekat www.ustaznasar.com. Ustaznasar.com kita panggil. Tuan-tuan pergi kat situ, pergi download secara percuma saja. Dan diagram-diagram ni, ini semua tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh download dekat situ. Dan ni boleh print. Tapi Kamus Al-Furqan ni tak boleh print lah. Kalau yang diagram yang saya tunjuk tadi tu semua boleh di print. So la tidak, ya'lamuna mereka mengetahui. So ini merupakan kalimat fi'il, iaitu fi'il mudhari'. Ini semua tuan-tuan akan belajar. Peringkat yang pertama kita dah start belajar dah fi'il mudhari'. Kemudian pada peringkat kedua kita akan tambah pengajian tentang fi'il-fi'il yang lain, fi'il mudhari' dan fi'il-fi'il lain juga. Dan peringkat ketiga kita akan lebih dalam, kita akan fokus kepada pelajaran nahwu tentang fi'il, termasuklah fi'il mudhari'. Baik tuan-tuan. Tadi ingat tak saya ada hutang dengan tuan-tuan? Saya ada hutang. Tuan-tuan yang belum share, tolong share. Please tolong saya share. Share di FB masing-masing lah. Share di FB masing-masing. Dan sesiapa yang nak belajar dengan detail, dengan terperinci teknikal Al-Quran ni, tuan-tuan pergilah dekat 019-511-9000. Tuan-tuan teks kat tu, saya berminat. Nanti Al-Furqan punya admin dia tahu macam mana nak attend tuan-tuan. So apa yang saya nak sampaikan tuan-tuan, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan yang utama dekat dalam ni tuan-tuan, antara perkara utama. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia nak mensucikan diri dia. Tengok Allah Taala ni dia mensucikan diri dia. Kalau tuan-tuan tengok kan subhanallazi, kan subhanallazi khalaqal azwaj. Maha suci Allah. Allah suci dari apa tuan-tuan? Allah suci daripada segala kesilapan. Allah suci daripada segala kesilapan. Dan ciptaan Allah merupakan ciptaan yang sempurna. Sebab tu Allah sucikan diri dia di awal-awal. Pada pendapat saya, kerana itulah Allah sucikan diri dia dalam konteks ayat ini. Sebab ciptaan dia sempurna dan tidak ada kesilapan, tuan-tuan. Tuan-tuan, tanam pokok cempedak sebelah, pokok rambutan sebelah. Pernah tak rasa dia bertukar? Tak pernah kan? Pokok cempedak dia akan keluar buah cempedak. Pokok cempedak dia tak akan keluar buah durian. Pokok cempedak dia tak akan keluar buah rambutan. Pokok rambutan tak akan keluar buah pisang. Memang tak ada. Cuba tuan-tuan bayang berapa bilion pokok pisang dekat dalam dunia ni tuan-tuan. Siapa yang jaga? Pokok pisang akan keluar buah pisang dan rasa dia seperti pisang. Betul tuan-tuan? Betul ke tidak ni saya cakap ni? Sempurna kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali bila Allah Taala bagi rahsia dia, mereka ni berpasang-pasang. Kalau kau nak ni, kau kahwinkan dengan tu. Yang tu, itu Allah Ta'ala bagi kurniakan akal pada manusia untuk
utilize ataupun untuk nikmati benda tu, untuk ambil manfaat daripada benda tersebut. Tapi asal dia mana ada berubah. Tuan-tuan pernah tengok? Kalau tidak diubah oleh manusia, dia takkan berubah. Maknanya tuan-tuan, kesilapan tu zero error. Tu maksud dia. Jadi Allah sucikan diri dia daripada, subhanallah, Allah tu maha suci dari kekurangan, dari kesilapan, dari kesalahan, dari apa yang dia buat tu ada apa tu technical error, tak ada tuan-tuan. Allah sucikan diri dia di awal ayat. Betul kan? Ya, kalau tuan-tuan tak nak setuju pun tak apalah. Ya. Apa ni, kesucian ataupun apa, Allah sucikan diri dia tu, Allah suci daripada segala sifat kekurangan dan kesilapan tu, kita boleh tengok dengan mata kepala kita sendiri. Berapa bilion binatang tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar, pernah tengok itik bunyi ayam? Tak ada kan? Itik bunyi itik lah, ayam bunyi ayam lah. Kita pun mudah, kita pun tak adalah serabut. Allahu Akbar. Tuan-tuan, Allah sayang kat kita tuan-tuan. Allah nak kita nikmati segala yang dikurniakan kepada kita, insya-Allah. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan mudah-mudahan Allah memudahkan tuan-tuan untuk memahami ayat-ayatnya. Dan insya-Allah nanti kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.